Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur Al-Quran mengikut setiap muka surat. Ini kita akan bersama-sama dalam muka surat 556 dan kita akan masuk ke satu surah baru pada pagi ini, iaitu surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun. Jadi alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan Al-Quran ini sebagai pemandu hidup kita insya-Allah selama-lamanya, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya nanti. Jadi hari ini insya-Allah kita akan membaca surah At-Taghabun daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-9. Surah ini dinamakan sebagai At-Taghabun. At-Taghabun artinya ialah iaitu ada orang yang rugi dan juga ada orang yang untung. Ada orang rugi dan juga ada yang untung. Jadi perkataan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang ke-9 insya-Allah, dan kita akan jumpa nanti. Jadi kita mulakan insya-Allah. Surah ini ada setengah ulama mengatakan ianya adalah madaniyah dan setengah ulama mengatakan ianya adalah makkiyah, kerana isi kandungnya banyak menekankan tentang keimanan. Jadi tak mengapa, insya-Allah itu adalah pendapat-pendapat ulama yang insya-Allah kedua-duanya boleh kita gunakan, insya-Allah tidak ada masalah. Dan surah ini juga untuk makluman juga adalah surah yang terakhir daripada susunan ataupun surah-surah yang dimulakan dengan tasbih, iaitu sebagaimana kita lihat kan, banyak surah-surah yang telah dimulakan dengan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tasbih sebelum daripada ni. Sebagai contohnya surah Al-Hadid, surah As-Saff, surah Al-Hasyru, surah Al-Jumu'ah, semuanya dimulakan dengan sama ada sabbaha lillahi ataupun yusabbihu lillah. Jadi dalam surah ini, surah At-Taghabun ini, Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan membuka surah ini dengan yusabbihu lillah. Yusabbihu lillah iaitu telah bertasbih, telah akan selama-lamanya sedang bertasbih. Jadi kadang-kadang ada Allah Subhanahu Wa Taala gunakan fi'il madhi iaitu sabbaha, dan kadang-kadang Allah Taala gunakan fi'il mudhari' yusabbihu. Jadi sama ada sabbaha atau yusabbihu, dia mempunyai makna-maknanya yang khusus yang menunjukkan kepada kehebatan. Kalau Allah Taala gunakan fi'il madhi, dia menunjukkan kepastian. Kepastian iaitu dianya telah tetap, sahabat pasti Allah Taala menunjukkan, nak beritahu kepada kita bahawa pastinya langit dan juga bumi dan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kalau Allah Taala menggunakan perkataan fi'il mudhari' sebagaimana dalam surah At-Taghabun ini, artinya ialah ianya menunjukkan kepada berterusan iaitu istimrar. Keadaan itu berterusan iaitu tidak akan berhenti-henti. Semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah ulama seperti Syekh Asy-Sya'rawi, dia menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang bertasbih di sini untuk menunjukkan bahawa manusia ni sebenarnya sedang terhimpit. Terhimpit sama ada daripada langit di atas dan juga bumi di bawah, dan apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi cuma kita yang tidak memahami bahasa tasbih mereka. Tasbih mereka dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Cuma manusia dan jin yang berada di bumi ini, mereka saja, setengah daripada mereka ini yang tidak bertasbih. Jadi kalaulah semua benda bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kenapa manusia ni yang berada di antara langit dan bumi ini tidak mahu bertasbih? Mereka mengambil manfaat daripada apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi, tetapi mereka tidak bertasbih kepada Allah. Satu benda yang sangat-sangat tidak patut dilakukan oleh manusia. Jadi insya-Allah kita bersama-sama melihat kepada kandungan surah ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu Wa Taala yang pertamanya menyebutkan bahawa telah bertasbih apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi ini kepadanya, dan kemudian perkara yang kedua Allah Taala sebut lahul mulku. Jadi kita ni ada perkataan dalam bahasa Arab al-milku. Al-milku tu artinya ialah
memiliki. Seperti mana manusia ni dia malik, dia memiliki. Tetapi al-mulku tu maknanya kerajaan kalau ikut terjemahannya. Tetapi maksud dalam bahasa Arabnya, al-milku itulah memiliki, tetapi al-mulku tu ialah sesuatu yang memiliki, orang yang memiliki. Gitu kan. Maknanya malik tu lebih kecil daripada al-mulku. Mulku tu lebih besar lagi. Jadi malik ini perkataan dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab. Jadi manusia memiliki, tetapi siapa yang memilikinya? Yang memilikinya adalah al-mulku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini bersesuaianlah dengan tasbih ni. Kerana apa? Semua tu bertasbih kepada Allah kerana semuanya adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang berada di dalam kekuasaannya segala-galanya. Kemudian walahul hamdu. Baginya lah segala pujian-pujian. Al di situ alhamdu itu adalah dipanggil al-istighraq. Al-istighraq ni maknanya yang merangkumi, maknanya yang merangkumi semua hamdu, semua pujian adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kita baca dalam Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Allah Taala kata wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia ni mampu berkuasa di atas segala sesuatu. Tak ada benda yang boleh tersembunyi. Tak ada benda yang boleh lari daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala nak buat apa saja, dia boleh buat. Jadi kemudian Allah Taala sebutlah selepas itu di antara apa yang Allah Taala mampu telah buat ialah apa? Iaitu huwallazi khalaqakum. Dia menciptakan kamu. Faminkum kafir wa minkum mu'min. Dia menciptakan kamu. Tapi yang peliknya manusia ni ada di kalangan manusia ni yang kafir, tapi ada yang mukmin. Jadi manusia terbagi kepada dua kelompok. Ini adalah satu benda yang tak patut. Yang menciptakan satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba ada manusia ni yang kafir, yang tak mau percaya, tak mau mengakui, tak mau menerima, tak mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah satu kepelikan yang ada pada manusia. Dah pencipta dia satu, Allah yang satu saja menciptakannya. Walaupun orang kafir, dia sebenarnya dia mencari-cari siapa yang menciptakan kita. Sebab itulah bila mereka kufur ni, mereka tolak Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pun start jadi pening kepala. Siapa yang menciptakan kita ni? Akhirnya peninglah. Ada yang kata kebetulan, ada yang katanya ialah daripada monyet, ada yang kata macam-macam. Jadi semua tu penafsiran-penafsiran yang mereka cipta, yang terpaksa menghabiskan masa, seperti Charles Darwin contohnya, habiskan masa selama 30 tahun untuk mencari daripada manakah asal usul manusia. Bagi kita mudah saja. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kita ni berasal daripadanya. Allah Taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian daripada Adam itulah kita dinamakan sebagai anak-anak Adam. Jadi tengokkan betapa manusia ni kan mencari-cari satu benda yang tidak patut. Iaitu apa? Mencari siapakah pencipta mereka. Jadi sepatutnya Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah, pencipta kita ni adalah Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, wahuwallazi khalaqakum. Dia yang mencipta kamu, menjadikan kamu. Faminkum kafir. Yang peliknya, ada yang kafir, ada yang mukmin. Kemudian, wallahu bima ta'maluna basir. Tapi jaga-jaga Allah Ta'ala ni basir dengan apa yang kamu lakukan. Maknanya Allah Ta'ala melihat. Jangan anggap bahawa Allah Ta'ala tak melihat dan sebagainya kan. Kalau kita pada hari ini kan, kalau kita nak buat salah, kadang-kadang kita takut sebab apa? Kita tengok ada CCTV di atas tu. Dalam lift ke, dalam bangunan ke, dalam hotel ke, dalam apa-apalah kan. Yang ada CCTV, kita rasa, oh di jalan ke sekarang ada CCTV, nanti orang boleh tengok apa yang kita lakukan. Tengok kan bagaimana kan ramainya orang kena tangkap kerana apa? Kena ada CCTV dalam kedai dan sebagainya. Jadi kita ni Allah Ta'ala ni basir, makna dia melihat semua benda yang berlaku dilihat. Jadi kalaulah manusia merasai benda tu, manusia tak akan takut nak melakukan maksiat sebab dia rasa Allah Ta'ala melihat dia. Khalaqas samawati wal arda. Allah Ta'ala ciptakan langit dan juga bumi. Jadi bukan kamu saja, tapi langit dan bumi pun adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian tu Allah Ta'ala kata apa? Bil haqqi. Bil haqqi ni ulama-ulama sebut iaitu Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ni mempunyai alasannya, mempunyai sebab-sebabnya yang khusus. Bukan sebab tu menekan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana sebab tu Allah Ta'ala buat, tapi Allah Ta'ala buat satu benda tu ialah mempunyai gharadnya, mempunyai tujuan-tujuannya kan. Bukan sia-sia langit dan juga bumi ni. Jadi bil haqqi, dengan ada tujuan-tujuannya. Dan kemudian Allah Ta'ala wasawwarakum. Kemudian itu langit dan bumi. Kemudian Allah Ta'ala sebut wasawwarakum. Allah Ta'ala telah mentaswirkan kita. Mentaswir ni maknanya membina satu benda, membuat satu benda yang mana sebelum daripada ni tak ada. Contoh tu kan, iaitu as-surah. Surah tu ialah kalau dalam bahasa Arab maknanya lukisan tu. Jadi lukisan ni maknanya orang yang melukis tu dia lukis satu benda yang memang orang lain tak ada lukis lagi. Dia seorang yang pertama lukis. Kalau kita lukis apa yang orang dah lukis, itu tak panggil surah.
Jadi surah itu surah yang dalam bahasa penggunaan bahasa lah, tapi maksud sini adalah Allah Taala lah yang menciptakan kita tanpa adanya sebelum ni apa-apa. Fa ahsana suwarakum. Dan kemudian Allah Taala ciptakan kita ni bila dia membuat kita ni fa ahsana, dan dia buat dalam bentuk yang mana sangat-sangat cantik. Jadi kalau manusia fikirlah, katakan apa cantiknya manusia ni? Kalau kita kata apa yang tak cantiknya? Manusia adalah tercantik. Jadi cuba fikirkan. Mata Allah Taala letak sini. Hidung Allah Ta'ala letak sini kan. Kemudian menghala ke bawah. Kalau menghala ke atas tak masuk air kan. Hujan. Kan susah kan. Kalau mandi masuk air kan. Jadi Allah Ta'ala ciptakan mulut, telinga. Cantik semua kan. Semua tu adalah cantik kan. Fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Dalam penciptaan yang paling indah sekali. Kejadian yang paling indah. Jadi fa ahsana suwarakum. Allah Ta'ala ciptakan yang terindah. Wa ilaihil masir. Tapi ingat last sekali daripada penciptaan sampailah kepada akhirnya dia mati. Ke mana mati tu? Ilaihi, kepadanya, kepada Allah tah. Kita akan masir, kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita datang kita dulu tak ada, sekarang kita ada. Kemudian lepas ni kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Allah Taala sebut ni sekarang ni kan. Iaitu apa kan? Okey, semasa hidup kita ni kan Allah tahu tak? Allah Taala tahu. Ya'lamu. Allah Ta'ala tahu semua benda, sehingga kan daun yang jatuh kan dalam hutan, daun yang jatuh, selai daun yang jatuh, berapa banyak pokok di dalam hutan ni, atas dunia ni berapa banyak hutan pun kita tak tahu kan. Kemudian dalam hutan tu ada banyak pokok kita tak tahu kan. Daripada pokok tu berapa banyak daun ni kita pun tak tahu kan. Jadi setiap daun yang jatuh tu Allah Ta'ala tahu. Semua benda yang bergerak Allah Ta'ala tahu. Serangga ada berapa juta, berapa ribu, berapa juta lah kita kata kan. Kalau jenisnya saintis kata berpuluh ribu kan, beratus ribu. Tapi kita tahu tak di mana dia tinggal, di mana dia buat, apa yang dia buat sekarang ni dan sebagainya kan. Semua ini apa yang dia buat sekarang ni kan. Dia sedang apa ni, tak ada makanan kan dan sebagainya. Contoh lah kan. Allah Ta'ala tahu tu. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi. Kemudian Allah Ta'ala sebut kan. Itu secara umumnya Allah Ta'ala tahu kan. Allah Ta'ala tak tahu semua. Kemudian wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu tusirruna, yang kamu rahsiakan. Maknanya yang kamu buat senyap-senyap. Kamu buat dalam sir, kata kan. Dalam sir tu maknanya dalam rahsia-rahsia kan, senyap-senyap. Wa ma tu'linun, dan apa yang kamu zahirkan, apa yang kamu announcekan. Jadi ertinya sini kan, itu maknanya daripada yang besar Allah Taala kata, kemudian yang kecil sikit, apa yang kamu rahsia, apa yang kamu nyatakan kan, apa yang kamu zahirkan, semua Allah tahu. Kemudian dia pergi yang lebih detail lagi, wallahu alimun bizatis sudur. Jadi tu ulama kata 3 step di situ. Dalam ayat yang kelima ni, dalam ayat yang keempat ini, Allah Ta'ala menceritakan 3 step. Iaitu daripada besar kepada lebih kecil. Kemudian sehingga apa yang bizatis sudur. Alimun bizatis sudur. Dengan apa yang ada di dalam dada. Apa yang dada ni apa tu? Ulama tafsir kata iaitu khawatir. Dan khawatir tu maksudnya ialah apa? Iaitu yang lintasan-lintasan. Apa yang terlintas dalam hati itu pun Allah Ta'ala dah tahu kan tak? Allah Ta'ala tu lebih dekat. Yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dalam ayat yang lain disebutkan Allah Ta'ala ni yahulu, iaitu seolah-olahnya macam apa ni, yahulu macam berada, bukan Allah Ta'ala bertempat tapi maksudnya di antara kamu dan hati kamu. Kita dan hati kita ni dekat tak? Dekat. Tak adalah kan kita dan hati kita. Siapa lagi yang tahu tentang apa yang terlintas dalam hati kita kan? Kita yang tahu. Tapi Allah Ta'ala lebih tahu daripada itu lagi. Sebelum daripada kita ni tahu apa yang terlintas dalam hati kita tu, kita tahu, Allah Ta'ala lebih tahu sebelum daripada kita tahu tentang apa yang ada dalam hati kita. Jadi itu maksudnya ialah Allah Ta'ala itu alimun bizatis sudur. Kemudian ayat yang kelima, alam ya'tikum naba'ul lazina kafaru min qabl fazaku wabala amrihim walahum azabun alim. Allah sekarang tujukan pertanyaan ini ataupun kata-kata ini kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman. Kalau zaman Nabi SAW tu ialah orang-orang di Mekah lah kan orang-orang di Mekah. Apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata alam ya'tikum, kamu, apakah belum datang kepada kamu? Apakah tidak datang kepada kamu? Alam ya'tikum, soalan tu. Alam ya'tikum naba'u, iaitu berita, khabar, cerita, allazina kafaru min qablu, orang-orang yang kafir sebelum daripada kamu. Kamu tak tahu ke? Mereka tahu. Mereka tahu cerita kan. Maknanya orang lagi-lagilah orang yang berada di Mekah tu kan. Orang di Mekah ni kan tak banyak benda di keliling mereka tu kan. Tak banyak lah. Kalau kita sekarang ni mungkin banyak apa kan. Ya Allah, banyaknya dengan WhatsAppnya, dengan Telegramnya, dengan Facebooknya, dengan IG-nya, baca sini semua benda kita baca kan. Kalau ikutnya lah secara logiknya dulu,
Mereka tak ada apa-apa. Bila orang ni tak ada apa-apa keliling dia, maka mereka akan bercerita semua benda kan. Cerita benda yang berlaku. Jadi orang ni tahu, dia akan cerita. Orang ni pergi ke Syam, dia tahu. Oh, cerita ini adalah cerita kaum Nabi Lut. Ini adalah cerita mereka melalui kampung Nabi Soleh. Mereka pergi ke Yaman, mereka akan jumpa apa ni kan, Iram, mereka akan jumpa Saddul Ma'arid, Ma'arid iaitu empangan-empangan yang dibina oleh orang Yaman dulu kan, semasa zaman Nabi Sulaiman. Kemudian mereka pergi pula ke Hadramaut, mereka akan tengok kan. Contoh kan, iaitu mereka dengar semua cerita kaum Nabi Hud, gini-gini. Semua tu mereka tahu kan. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala ceritakan kat sini, tanya mereka kan, alam ya'tikum naba'ul lazina kafaru min qablu. Kamu tak pernah dengar ke? Maknanya soalan sini bukan soalan tanya awak ni tak tahu, tapi soalan nak ungkit ni kan. Macam kamu buat ni, macam kamu tak pernah tahu. Apa yang kamu tak tahu? Iaitu apa? Iaitu apa yang telah berlaku kepada mereka ini. Fazaku. Oleh kerana mereka ni kafir, sama seperti kamu sekarang ni, wahai orang kafir, mereka telah fazaku wabala. Mereka telah merasai, dikenakan dengan wabala. Wabala ni dalam bahasa Arab asalnya ialah penggunaan, orang Arab guna wabil ta'am tu artinya ialah makanan yang apabila dimakan tu akan menyebabkan sakit perut, akan memberi mudarat dan sebagainya. Jadi wabala, kemudian tu wabala ni digunakan untuk menunjukkan kepada suatu benda yang memberi mudarat kepada manusia. Jadi fazaku wabala amrihim, maknanya mereka ni orang-orang kafir, orang-orang yang dulu-dulu ni, wahai orang Quraisy semua, awak tahu tak, mereka semua ni telah terkena apa? Terkena hasil daripada satu benda azab yang telah menyakitkan mereka kerana hasil daripada perbuatan mereka itu. Jadi oleh kerana mereka ni buat macam ni kan, mendustakan Rasul, mendustakan Nabi-Nabi, jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah fazaku wabala amrihim, dan kemudian Allah Taala kata walahum azabun alim, bagi mereka itu azab yang pedih. Bila? Iaitu hari akhirat. Jadi maknanya, ingat mereka lepas ke? Di dunia ni mereka tak lepas, dan juga di akhirat pun mereka tak akan lepas. Jadi kita semua mengambil pengajaran daripada ayat-ayat begini kan, iaitu orang-orang yang tidak beriman ini, mereka jangan rasa bahawa mereka terlepas. Kalau terlepas di dunia pun, mereka ada menunggu di akhirat sana. Jadi tetapi biasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan kenakan azab mereka di dunia, lagi dah kena azab. Jadi kepada orang-orang yang beriman, kepada kita semua kan, harapnya ialah kita insaf lah yang bahawa di dunia ini kita memelihara diri kita, dan kalaulah kita susah sedikit pun kita akan mendapat kesenangan abadi di akhirat nanti insya-Allah. Kemudian ayat yang ke-6, zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Kemudian Allah Taala detailkan lagi. Allah Taala perincikan lagi kan apakah yang telah dilakukan oleh mereka ini. Jadi Allah Taala sebutkan orang-orang yang mendustakan Rasul, yang tidak yang telah terkena azab ni, mereka kafir ni, ialah kerana apa? Kerana mereka ini zalika bi itu situlah kerana demikian itu, iaitu maksud bi situ dipanggil ba' as-sababiyah. Ba' as-sababiyah itu kerana apa mereka ini terkena? Sebabnya adalah kerana mereka ini kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Yang pertamanya ialah mereka ni telah datang rasul-rasul mereka bil bayyinat. Rasul-rasul datang dengan bayinat. Bayinat ni maknanya ialah dengan mukjizat-mukjizat ni. Jadi Rasul tu dah datang dengan mukjizat. Allah Ta'ala beri mukjizat kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa dan sebagainya. Kemudian apa kata mereka? Faqalu. Kata mereka ni, orang-orang yang dahulu ni, kata mereka apa? Iaitu abasharun yahdunana. Adakah manusia yang datang nak mari cerita tentang hidayah kepada kami? Jadi mereka tak boleh accept. Jadi kita nak katanya ialah bentuknya ialah apa? Mereka ni kalau manusia mereka tak boleh nak terima. Kalau benda-benda pelik barulah mereka nak terima. Benda pelik macam mana? Berlaku di langit ke, berlaku benda-benda pelik kan. Tapi Rasul-Rasul ni dah datang dengan benda-benda pelik. Tetapi of course lah kan, takkanlah nak tunjuk semua benda kan. Takkan nak tunjuk kalau mereka ni tak beriman tiba-tiba sakit. Kalau mereka ni tak nak beriman, mereka ni jadi tak boleh jadi pensan ke, jadi sakit kanser, jadi sakit perut ke. Tak. Allah Ta'ala tak buatlah macam tu. Tapi Allah Ta'ala tunjukkan sedikit saja, iaitu dengan menjadikan mukjizat-mukjizat di tangan Rasul tu. Jadi Rasul tu ada mukjizat sedikit saja kan. Tapi tak cukup mereka ni. Mereka nak apa? Malaikat datang. Tapi sebenarnya kalau malaikat datang pun mereka tak nak percaya juga. Nanti mereka adalah alasan-alasan mereka tu kan. Jadi orang tak nak percaya ni, jadi Allah Ta'ala kata situ kan, abasharun yahdunana, itu alasan mereka biasanya. Mereka kata, manusia pula nak datang, nak ceritakan pasal hidayah kepada kami. Fakafaru, lalu mereka pun kafir. Lalu apa lagi? Watawallau, dahlah kafir. Kafir tak nak percaya, lari, iaitu memalingkan diri pula.
Memalingkan diri dari dan tempat lain lagi diceritakan apa? Bukan sekadar lari, tapi mereka cerita pula, mengata pula, mentakzibkan Rasul tu dan menjauhkan orang lain daripada Rasul tu. Jadi fakafaru wa tawallau wastaghnallahu. Wastaghnallahu maknanya Allah pun terkaya daripada mereka. Itu bahasa terjemahan lama lah kan. Tapi maksudnya ialah Allah sangat perlu sangat kepada mereka ni. Mereka fikir Allah Ta'ala ni perlu kepada mereka, orang kafir tu. Apa dah sangat? Abu Jahal, Allah Ta'ala perlu sangat kepada Abu Jahal ni? Tak perlu pun. Allah Ta'ala perlu pun kepada manusia ni. Allah Ta'ala tak perlu pun kepada dunia ni. Allah Ta'ala tak perlu pun kepada alam ni kan. Mereka semua yang perlu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata ni, wastaghnallahu. Bukan mereka ni merasai tidak perlu kepada Allah. Tak, tapi Allah tak perlu kepada mereka. Allahu, situ adalah Allahu tu ialah fa'il. Dalam bahasa bari depan kan. Hu. Wastaghnallahu wallahu ghaniyyun hamid. Allah Ta'ala sebutkan salah satu sifat dia, iaitu kan dua sifat di sini. Yang pertama, Allah Ta'ala ghani. Ghani itu artinya ialah Allah Ta'ala terkaya. Allah Ta'ala ni tak perlu kepada mereka. Itu ghani. Jadi sifat Allah Ta'ala. Yang kedua ni Allah Ta'ala tu hamid, yang terpuji. Dia bukan sekadar tak perlu, tapi dia ni mempunyai sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang mulia kan. Jadi manusia ni apalah sangat yang tak nak beriman ni kan. Pelik lah kan, pelik. Kemudian za'amal lazina kafaru allan yub'atsu. Itu lebih detail lagi. Allah Ta'ala cerita lebih detail lagi. Apa yang mereka tak nak percaya ni? Yang mereka tak nak percaya ni ialah apa? Orang-orang kafir itu mendakwa, Allah Ta'ala kata sini, mendakwa, mengklaimkan allan yub'atsu. Kita tak akan dibangkitkan. Maknanya di hari akhirat ni tak ada akhirat ni. Kita tak akan matilah habis. Kenapa pula dibangkit-bangkitkan pula? Lan yub'atsu, lan situ lan nun selama-lamanya tidak akan. Mereka tak akan dibangkit. Kul bala wa rabbi. Allah Ta'ala kata bala. Bala situ ialah tak, kata. Maksud sini kan, tak makna tak menafikan apa yang mereka cakap tu. Tak sebagaimana yang awak dakwa. Tak jadi maknanya apa? Wa rabbi, demi Allah, demi Tuhan dia kata, la tub'atsunna, kamu akan dibangkitkan. Dan kemudian bukan sekadar bangkit saja kan, summa latunabba'unna bima amiltum. Dan kemudian bukan sekadar dibangkit, tapi latubawwa'unna, maknanya apa, iaitu kamu akan diceritakan, akan didedahkan, akan diserlahkan, akan dieksplor, yang kita kata bukakan, akan dieksposkan bima amiltum, dengan apa yang kamu amiltum, dengan apa yang kamu buat. Kemudian wazalika 'alallahi yasir. Ingat susah sangat ke? Nanti kalau cerita macam ni dia kata, oh susah macam mana ni kan? Bukannya manusia tu seorang, bukan tu jin tu seorang kan? Ada berjuta-juta, bilion-bilion manusia yang mati kan? Manusia ni buat setiap hari tu kan, banyak mereka buat macam ni. Kemudian ada zahir, ada batin. Complicated. Macam mana ni? Macam mustahil nak berlaku. Tak. Allah Ta'ala kata tak kan? Wazalika 'alallahi yasir. Benda tu semua adalah simple je bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Simple. Yasir tu mudah juga. Fa aminu billah wa rasulihi. Oleh kerana itu, maka maka oleh kerana itu semualah, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wan nuril lazi anzalna. Wan nur itu ialah cahaya, terjemahannya, tapi maksudnya ialah Al-Quran. Jadi berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Rasul, dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah kami turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu, khabir, dengan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu laksanakan. Jadi dalam Al-Quran kadang-kadang dia guna khabir, kadang-kadang dia guna alam, kadang-kadang dia guna alim. Jadi kadang-kadang dia guna alimul ghaibi wasyahadah. Jadi ada peringkat-peringkat tu kan, alim, khabir. Jadi ada makna-makna tertentu lah tu makna-makna yang khususnya. Kalau secara mudahnya ialah, kalau alim tu tahu, kalau alim tu lebih tahu, kalau alam tu sangat-sangat tahu, kalau khabir tu tahu dengan halusnya. Begitulah kan. Kalau latif, ada makna-makna lagi lah yang insya-Allah jadi cantik kalau kita boleh belajar al-asmaul husna, kita belajar sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran ni, penggunaan-penggunaan ni yang merefer kepada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi walaupun kita tak mempunyai kesempatan lah untuk menceritakan segala-galanya di sini, tapi khabir tu ialah, kalau kita katakan dalam penggunaan bahasa Arab biasa sekarang ni, ialah dia kata khabir tu maknanya pakar. Pakar maknanya orang tahu tentang selok-belok satu benda tu. Tapi dia mungkin tidak
tahu semua benda. Tapi dia tahu part dia tu kan. Jadi seperti orang pakar expert bahagian tayar, expert bahagian hati, jantung, expert bahagian contohnya. Itu lah jadi expert khabir. Itu maksud tahu satu benda tu dengan halus. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tahu semua benda dan dia khabir semua benda gitu kan. Yauma yajma'ukum. Jadi Allah Taala sebut lagi kan. Jadi apa benda kan ni bila disebutkan orang kafir tak nak beriman. Jadi Allah Taala sebutkan sini. Sebutkan iaitu mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu, pada hari yauma yajma'ukum. Pada hari akan dihimpunkan. Jadi nak menunjukkan bahawa pada hari kiamat ni semua makhluk itu akan dihimpunkan liyaumil jam'i. Dinamakan sebagai liyaumil jam'i. Al-jam'i itu maknanya himpun. Jadi pada hari itu akan dihimpunkan, mereka akan dihimpunkan pada hari jam'i, iaitu hari kiamat lah. Jadi hari kiamat ni banyak nama. Al-jam'inya. Kemudian jadi kita menggunakan perkataan jam'i ini seperti sekarang al-jum'ah. Al-jum'ah tu maknanya hari berkumpul. Hari berkumpul, semua orang berkumpul di masjid untuk sembahyang satu waktu. Itu. Kemudian Allah letakkan nama dia zalika yaumut taghabun. Jadi inilah yang kita katakan nama surah ni diambil, iaitu zalika yaumut taghabun. Hari itu adalah hari taghabun. Taghabun itu daripada perkataan ghubnu, al-ghubnu. Al-ghubnu ni artinya ialah rugi. Kalau seorang tu digunakan biasanya dalam bisnes lah. Apabila seseorang tu membeli dengan satu harga, kemudian menjual dengan harga yang kurang daripada apa yang dia beli. Dia beli RM1, dia jual 20 sen. Dia beli RM10, dia jual RM1. Itu maknanya ialah dia jual lebih murah daripada apa harga yang dia beli. Itu nama dia ghubnu. Rugilah dalam bisnes kan. Jadi dalam hari akhirat ni dinamakan sebagai yaumut taghabun. Yaumut taghabun kan apa? Majoriti ulama mengatakan kerana pada hari akhirat nanti orang-orang yang setengah daripada manusia ni akan mendapat syurga, orang beriman akan mendapat syurga, dan setengah daripada manusia ni lagi, sebahagian daripada manusia ni akan mendapat neraka. Jadi pada ketika itu nampaklah kan kerugian yang sangat-sangat orang ni kan. Awak dapat neraka, kami dapat syurga. Jadi macam tu kan. Jauhnya perbezaan. Sangat-sangat jauh kan. Langit dan bumi dan lebih lagi. Jadi maknanya sekalian, ruginya awak. Kenapa awak ni? Apa awak buat atas dunia ni kan? Kami buat atas dunia ni, kami buat macam ni kan. Kami, walaupun kami susah kan, tapi kami beriman gini-gini kan. Dan kami sangat keuntung. Itu nama taghabun. Seseorang yang menunjukkan bahawa dia ni mendapat keuntungan, dan seorang itu menunjukkan awak ni rugilah. Itu taghabun. Yaumut taghabun. Jadi pada hari itu dalam hadis yang sahih disebutkan, apabila seseorang tu mendapat syurga, maka dia akan ditunjukkan tempat dalam neraka tu. Bukan tempat dia lah, maknanya kalaulah awak tak buat macam ni, awak akan tengok. Maknanya dia tak adalah dia dapat syurga maka dia tak tengoklah, tak tahu apa yang terjadi di neraka. Tak, dia akan ditunjukkan. Begitu jugalah sebaliknya. Seorang yang mendapat neraka tu, dia akan ditunjukkan. Kalau awak buat baik dulu, kalau awak beramal soleh, awak beriman, tu dia tengok tu tempat tu dalam syurga tu. Ini adalah untuk menambahkan lagi rasa untung orang-orang yang dapat syurga dan menambah sakitnya jiwa orang-orang yang mendapat neraka. Jadi Allah SWT ceritakan benda tu, Nabi SAW ceritakan benda tu dalam hadis yang sahih. Itulah di antara yang dikatakan oleh ulama sebagai yaumut taghabun. Kemudian wa man yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atih. Allah Taala kata orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Jadi dua tu sentiasa tu, iman dan juga amal soleh, Allah Taala akan yukaffir. Yukaffir tu maknanya akan hilangkan, akan batalkan, akan padamkan, akan yukaffir anhu sayyi'atihi. Kejahatan-kejahatannya. Memang ada kejahatan. Setiap orang ada dosa-dosa ini kan, tetapi kalau dia beriman, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bila dia minta istighfar kepada Allah, Allah Taala akan ampunkan dia. InsyaAllah Allah akan hilangkan dosanya. Yaum yukaffir anhu sayyi'atih wa yudkhilhu jannatin. Maknanya selepas daripada dia dah bersih daripada dosa ni, kerana itulah kan maknanya orang yang berdosa tak boleh masuk syurga. Jadi sebelum masuk syurga, orang tu mesti sama ada diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dihilangkan dosanya dengan masuk neraka dulu. Jadi wa'iyazbillah kita masuk neraka ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan kita semua. Walaupun kita ada kesalahan-kesalahan, kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Taala masukkan wa adkhilnal jannah, masukkan kita ke dalam syurga. Jadi Allah Taala kata wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Masuk syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka berada selama-lamanya dalam syurga tu. Tak mati-mati kan, tak tua-tua kan. Terpulang apa yang kita nak semua dapat ni. Masya-Allah kan. Moga-moga Allah Ta'ala berikan syurga pada kita. Dan akhirnya zalikal fawzul azim.
itulah kejayaan yang betul, kejayaan yang benar, kejayaan sebenar-benarnya, bukan kejayaan-kejayaan yang di atas dunia ini kan, yang dianggap oleh manusia, yang dirasakan oleh manusia. Setakat itu sajalah, insya-Allah. Jangan lupa insya-Allah untuk share link sesi kita pada pagi ini, muka surat 556. Insya-Allah jumpa lagi di sesi akan datang 557, insya-Allah. Setakat itu saja. Minta maaf hari ini kita berada di dalam studio kerana hujan turun di luar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.